Assalamualaikum dan selamat petang. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Jumpa lagi kita dalam sesi webinar Jom Scroll AI Plus Sains Komputer. Kali ini kita akan melihat bagaimana pembinaan Google Form ataupun Google Form Development. Sebelum memulakan sesi webinar pada petang ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Cikgu ialah Cikgu Aizatul Fazilah binti Jening, merupakan guru sains komputer yang kini sedang mengajar di MRSM Kota Kinabalu. Tanpa melengahkan masa lagi, kita lihat apakah dia topik Google Form Development dengan lebih mendalam. Kandungan topik yang akan diterangkan dalam webinar pada kali ini dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian 1 adalah mengenai pengenalan Google Form, setting overview, jenis dan bentuk-bentuk soalan, bagaimana memasukkan gambar atau image ke dalam Google Form, memasukkan video, membahagikan section dan menambah collaborators serta berkongsi tautan. Di bahagian yang kedua nanti, cikgu akan menunjukkan bagaimana membuat borang soal selidik sekaligus mengumpulkan data. Bahagian ketiga adalah membuat dan membina kuis. Manakala bahagian yang terakhir iaitu bahagian keempat, menguruskan respon. Untuk bahagian 1 dan bahagian 2 akan diterangkan oleh cikgu sendiri. Manakala bahagian 3 dan bahagian 4 akan diterangkan oleh rakan cikgu iaitu Cikgu Audrey. Baik, mari kita lihat apakah itu Google Form. Okay. Google Form merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk membantu memudahkan tugas pengumpulan data atau maklumat pada masa kini. Google Form senang diakses dan mesra pengguna. Aplikasi yang disertakan bersama dalam Google Drive yang boleh didapati dalam akaun pengguna Google. Jadi pelajar-pelajar yang mempunyai akaun Gmail boleh menggunakan Google Form dan Google Form ini terdapat di dalam Google Drive. Okay, seterusnya mari kita lihat apakah dia setting, overview ataupun tetapan gambaran keseluruhan mengenai Google Form. Paparan yang akan dipaparkan apabila menekan menu form adalah seperti yang dapat pelajar lihat di sebelah ini. Terdapat pelbagai jenis template yang boleh didapati dalam form. Antaranya adalah blank quiz, exit ticket, assessment, worksheet. Okey. Untuk peringkat permulaan, pelajar boleh memilih blank form. Blank form ini adalah Google Form yang kosong dan tidak mempunyai apa-apa info ataupun maklumat. Seterusnya, form kosong yang dipilih oleh pelajar ataupun pengguna adalah berbentuk seperti inilah. Dia tidak ada tajuk dan dia tidak ada lagi soalan. Jadi, pengguna ataupun pelajar boleh meletakkan tajuk yang dikehendaki di bahagian Untitled Form. Klik sahaja pada bahagian Untitled Form dan berikan nama pada Google Form yang dibina. Okey, question ataupun soalan-soalan yang akan dibina dalam form boleh didapati di bahagian sebelah kanan form nantilah. Ini cikgu akan terangkan kemudian kerana terdapat pelbagai jenis soalan seperti yang telah dimaklumkan di slide sebelumnya.
Untuk responses yang terletak di bahagian sebelah question adalah data maklum balas yang terkumpul hasil daripada respon pengguna ataupun responden. Dan responses ini boleh dimuat turun dalam bentuk spreadsheet lah. Okey. Seterusnya adalah setting. Setting ini kita boleh lihat beberapa setting lain yang terdapat di dalam Google Form. Cikgu tidak akan mengupas lebih lanjut mengenai responses kerana responses ini akan diterangkan dengan lebih mendalam pada bahagian yang keempat. Baik, seterusnya jenis dan bentuk-bentuk soalan. Kita saja dapat lihat di sini terdapat 11 jenis atau bentuk soalan yang boleh dipilih di dalam Google Form. Okey, yang pertama sekali adalah short answer. Short answer ini merupakan jawapan pendek yang menjadi pilihan pertama dalam senarai jenis pilihan Google Form. Jadi bila pelajar buka sahaja Google Form, pelajar akan nampak short answer adalah yang pertama sekali dalam list bentuk-bentuk soalan pilihan. Dan dia hanya menerima jawapan yang pendek. Sebagai contoh, nama, kad pengenalan, nombor mata pelajar, dan umur. Okey? Dan banyak lagi sebenarnya. Dan yang kedua adalah paragraph answer. Okey, paragraph answer menerima jawapan dalam bentuk ayat panjang. Kalau short answer tadi dalam bentuk ayat jawapan yang pendek, paragraph answer ni dia boleh terima dalam bentuk ayat panjang. Okey, seperti contoh alamat, undangan, komen dan lain-lain lah. Yang ketiga adalah multiple choice. Multiple choice menyenaraikan beberapa pilihan sebagai jawapan, akan tetapi hanya satu sahaja jawapan yang betul. Okey, multiple choice ini biasanya dia tunjukkan dalam simbol bulat. Okey, kemudian cikgu akan tunjukkan gambar rajanya. Dan untuk checkbox pula, iaitu pilihan jenis atau bentuk soalan pilihan yang keempat, dia juga mempunyai banyak pilihan jawapan dan boleh pilih lebih daripada satu pilihan jawapan. Okey, kita cek sahaja jawapan yang kita inginkan. Berbeza dengan multiple choice, hanya boleh pilih satu sahaja jawapan dari senarai jawapan yang disediakan. Seterusnya adalah drop down. Drop down ini membenarkan hanya satu jawapan dari senarai yang sudah disediakan. Sama seperti multiple choice, akan tetapi gambar sahaja yang berbeza. Maksud cikgu di sini, multiple choice ni kita boleh nampak keseluruhan pilihan yang jawapan yang telah disenaraikan. Dan drop down ini pula kita perlu klik drop down, barulah list ataupun senarai jawapan itu kita akan dapat lihat. Okey, yang seterusnya adalah file upload. Okey, file upload ini membolehkan pengguna memuat naik file dalam Google Drive melalui Google Form. Apakah bentuk file yang dibenarkan terdapat dalam senarai yang disediakan dalam Google Form. Ini kemudian cikgu akan tunjukkan. Baiklah, seterusnya linear scan. Linear scan merupakan jawapan yang membolehkan pelajar ataupun pengguna memilih ras. Biasanya linear scan ini menggunakan skala nombor 1 hingga 5. Seterusnya, yang ke-8 adalah multiple choice grid. Untuk jawapan jenis ini, pilihan jawapan diletakkan di bahagian lajur, manakala soalan diletakkan di bahagian baris. Berbeza dengan multiple choice tadi, multiple choice grid paparannya sedikit
berlainan kerana dia mempunyai laju dan baris. Checkbox grid, pilihan jawapan di bahagian lajur sama seperti multiple choice grid dan soalan pada bahagian baris. Akan tetapi checkbox grids ini pengguna boleh pilih lebih daripada satu jawapan. Dia bukan exactly jawapan tapi nanti teacher akan tunjukkan apakah bentuk soalan yang biasanya menggunakan checkbox grid. Untuk yang ke-10 iaitu that ataupun tarik merupakan pilihan jawapan untuk memasukkan tarik, manakala yang terakhir membolehkan pengguna meletakkan masa pada borang. Okey, sebelum cikgu meneruskan kepada slide yang seterusnya, jika terdapat sebarang persoalan ataupun pertanyaan, pelajar bolehlah meninggalkan soalan di ruangan live chat di bawah. Okey, rakan-rakan fasilitator akan membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Seterusnya masih lagi dalam subtopik yang sama iaitu jenis dan bentuk soalan. Bezanya di sini cikgu menambah gambar raja untuk membolehkan pelajar lebih memahami apakah dia bentuk soalan yang sebenarnya bagi setiap jenis pilihan soalan yang ada di dalam Google Form. Jadi untuk short answer, paparannya adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja. Di sini ada ditulis short answer text. Okey, untuk paragraph answer pula long answer text. Jadi beza kedua-duanya, satu pendek, satu panjang, dan dia ada juga berpandukan kepada maklumat apa yang ingin diterima daripada responden. Baik. Seterusnya multiple choice. Multiple choice seperti yang cikgu sebutkan sebentar tadi, simbolnya adalah circle di mana hanya satu jawapan saja yang dibenarkan. Manakala untuk checkbox, simbolnya dalam bentuk square, boleh pilih lebih daripada satu jawapan. Okey. Drop down membenarkan hanya satu jawapan dan kita boleh tekan saja drop down di sini. Jawapan akan disenaraikanlah based on susunan yang paling atas hingga yang paling bawah. Kemudian untuk file upload, kita boleh klik di sini allow only specific file type. Okay, dan dia ada maximum number of files dan juga maximum size file. Okay. Jadi file yang diupload ini akan disimpan di dalam Google Drive. Seterusnya, linear scale. Linear scale ini merupakan penggunaan skala nombor. Okay. Contohnya satu mungkin diletak sebagai yang kurang sesuai dan yang 5 ini adalah yang paling sesuai ataupun paling terbaik. Bergantung kepada apakah soalan yang akan ditanyakan oleh pengguna. Untuk multiple choice grid ada column dan ada rows, iaitu column ini adalah untuk pilihan jawapan, manakala rows ini adalah untuk senarai soalan. Checkbox grid, okay, sama seperti multiple choice, tetapi pengguna ataupun responden boleh memilih lebih daripada satu jawapan yang disenaraikan. Dan yang seterusnya, that. Yang terakhir adalah time. Jadi bentuk paparan untuk soalan time adalah seperti ini. Okey?
Seterusnya, bagaimana kita ingin memasukkan gambar ke dalam Google Form. Okay, gambar atau image boleh ditambah ke dalam Google Form mengikut format yang dibenarkan. Hanya perlu klik insert image, kemudian pelajar boleh mengupload ataupun muat naik image daripada komputer pelajar ataupun melalui pautan link ataupun melalui Google Drive dan Google Image. Search saja atau buat carian di internet untuk gambar-gambar yang ingin dimasukkan ke dalam Google Form. Yang kelima, memasukkan video. Video perlulah mengikut format yang ditetapkan dan ianya boleh ditambah ke dalam Google Form. Kalau tadi kita klik simbol image, untuk video kita boleh klik select video dan kita boleh search video yang diinginkan melalui YouTube ataupun letak sahaja link URL ke dalam Google Form untuk kita muat naik video yang ingin kita masukkan ke dalam Google Form. Okey. Seterusnya, menambah section. Okey, apakah fungsi menambah section? Section ini adalah untuk membahagikan soalan kepada beberapa bahagian dalam Google Form menggunakan section. Okey, jadi menambah image, kemudian menambah video dan yang di bawah tu, paling bawah sekali tu adalah menambah section. Jadi biasanya section ni boleh lebih daripada 2. Contoh yang terpapar dalam gambar raja ini dibahagikan kepada 2 section lah. Yang pertama mungkin boleh diletakkan butir-butir peribadi responden. Yang kedua adalah soalan-soalan yang ingin ditanyakan. Okey. Seterusnya, bagaimana menambah collaborators? Okey, untuk berkongsi Google Form yang dibina, fungsi add collaborators dalam Google Form boleh digunakan. Pengguna ataupun pembina borang soal selidik perlu klik add collaborators dan tambah email pengguna yang ingin dikongsikan di samping menukar akses kepada anyone with the link. Okey, di bahagian general access, kita tunjukkannya. Di bahagian general access di sini, kita boleh klik sahaja drop down ini dan kita boleh pilih anyone with the link. Okay, restricted ini maksudnya editor dia tidak bagilah, dia tidak mahu kongsikan form ini kepada orang lain. Jadi bila ingin menambah add collaborators, perlu letak email di sini dan perlu menukar general access kepada anyone with the link dan kemudian barulah klik dan jadi secara automatik pengguna ataupun email yang ditujukan tadi akan dapat melihat borang yang telah dibuat oleh pelajar. Baik. Setelah semua borang siap dibina, barulah pengguna boleh berkongsi pautan. Okay, form yang telah siap dibina dikongsikan dengan menekan butang send dan klik pada simbol flip untuk mendapatkan pautan bagi form tersebut. Okay, by default kita akan dapat satu pautan yang panjang. Okay, jadi pengguna boleh klik saja shorten URL untuk memendekkan pautan. Jadi kita boleh kongsikan pautan ini dengan klik saja copy dan kongsikan kepada respon untuk mula menjawab ataupun memberi maklum balas kepada borang soal selidik kita. Okey? Okey, selesai bahagian yang pertama. Bahagian kedua, cikgu akan
menunjukkan secara teori dahulu apakah langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat borang soal selidik ataupun membina borang Google Form. Jadi langkah-langkah untuk membina borang soal selidik menggunakan Google Form. Yang pertama adalah pelajar perlu membuka browser dan perlu menaip google.com. Okey, google.com, kemudian di paparan google.com ada dipaparkan simbol 9 titik, okey, dan log masuk ke dalam Drive menggunakan akaun Google. Sekiranya pengguna tidak log masuk secara automatik, Google Form akan meminta pengguna untuk log masuk. Barulah sebarang progres yang dibuat dalam Google Form itu akan tersimpan. Setelah pengguna log masuk ataupun pelajar log masuk, perlu tekan create dan pilih form. Okey, biasanya pelajar akan pilih blank form lah, sebab blank form ini adalah borang yang kosong yang belum ada apa-apa info. Kemudian langkah keempat, form kita perlu diberikan nama supaya ianya bermakna lah, tidaklah dia letak sahaja di sana untitled form. Okey, berikan nama form anda dan kemudian boleh pilih theme. Ada juga tema dalam Google Form. Okey, tekan OK jika telah selesai. Seterusnya, kita mempunyai pilihan untuk memasukkan keterangan di dalam form dan pengguna boleh mula membuat soalan. Okey, seterusnya, langkah yang seterusnya, pelajar boleh memilih jenis atau pilihan bentuk soalan yang sesuai mengikut borang soal selidik yang dibina. Okey, kalau borang soal selidik berkaitan dengan hari keluarga, jadi jenis atau pilihan bentuk soalannya perlulah bersesuaian dengan borang hari keluarga. Sekiranya pelajar membuat borang maklum malas, jenis atau pilihan bentuk soalan juga perlu mengikut kesesuaian borang maklum malas yang dibina. Okey, langkah seterusnya, pelajar boleh memasukkan item-item soalan. Apabila semua soalan telah siap dibina, pelajar boleh menekan butang send form. Okey, kenapa butang send form perlu ditekan? Ini kerana kita perlu mendapatkan tautan ataupun link Google Form yang kita bina untuk kita kongsikan kepada orang ramai ataupun kepada responden-responden yang kita tujukan. Okey? Alright. Ke-11, pautan yang diperolehi boleh dikongsikan kepada responden yang akan membuat soal selidik kita. Hasil review atau survey akan muncul dalam spreadsheet. Okey. Rangkuman hasil dari responden kajian boleh dilihat pada bahagian responses. Okey, bahagian responses yang akan diterangkan di bahagian 4 nanti. Akhir sekali, kita akan menerima hasil respon dalam bentuk grafik dan juga analisis data melalui respon yang dibuat oleh responden. Baik, itu adalah langkah-langkah untuk membuat Google Form. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan contoh untuk kita membina borang soal selidik penulisan sisa domestik. Okey, penulisan sisa domestik ini adalah borang soal selidik subjek geografi tingkatan 1. Jadi, klik link ini.
Okay, stop sharing dahulu. Teacher sharekan semula borang kosong yang kita akan sama-sama buatlah. Okay? So, memandangkan cikgu telah login ke dalam akaun cikgu, jadi cikgu boleh terus mula membuat Google Form. Okay, by default Google Form ini adalah kosong. Jadi, untuk untitled form, kita beri tajuk form ini sebagai borang soal pendidik pengurusan visa domestik. Jadi, penunjukan satu. Okay. Jadi, form description ini boleh juga kita isi sebagai penerangan lah. Borang soal pendidik ini adalah untuk mendapatkan maklumat pada responden mengenai bagaimana memuluskan sisa domestik. Sisa domestik ini adalah sisa buangan ya. Okay, borang soal pendidik. Baik, soalan yang seterusnya. Soalan yang pertama, secara automatik apabila kita telah mengisi untitled form, tajuk di atas ini juga akan berubah. Okay. Untuk soalan yang pertama, kita perlukan info ataupun maklumat nama. Jadi, klik add question. Kita pilih di sini short answer. Soalannya adalah nama penuh. Jangan lupa untuk klik required. Required ini bermaksud responden perlu mengisi nama sebelum boleh pergi ke soalan yang seterusnya. Untuk soalan yang kedua, kita boleh pilih short answer juga, iaitu nombor maktab. Okay, setkan kepada required. Yang ketiga, kelas atau tingkatan. Untuk kelas atau tingkatan, kita boleh letakkan multiple choice. Kita boleh letakkan di sini okay, untuk kelas tingkatan ni boleh gunakan multiple choice ataupun drop down. Okay, kedua-duanya boleh. Jadi, cikgu akan pilih multiple choice. Di sini cikgu letakkan satu belian, satu berimbang, satu mutiara, satu nilam dan satu. Okay, contoh. Required. Seterusnya, cikgu ingin bertanya ataupun mendapatkan maklumat kantina. Di sini boleh letak
multiple choice juga. Maklumat jantina, pertama lelaki, yang kedua perempuan. Okey. Seterusnya, soalan yang kelima adalah short answer. Kita boleh letak di sini daerah tempat tinggal. Jadi responden boleh mengisi daerah tempat tinggal di sini. Okey? Baik. Section pertama, kita isi butir-butir responden. Di sini kita boleh letak add section. Kita boleh klik saja add section. Okey, secara automatik section kedua akan dipaparkan seperti ini. Kita boleh letak di sini soalan kaji sedik. Soalan kaji sedik yang pertama adalah kita menggunakan soalan drop down. Cikgu memilih soalan drop down. Ini soalannya adalah adakah di sekeliling kawasan tempat tinggal anda mempunyai sisa domestik. Jadi pilihannya adalah ya. Responden hanya boleh memilih satu jawapan sama ada ya ataupun tidak. Soalan yang seterusnya, cikgu akan ambil checkboxes. Di sini kita boleh tanyakan mengenai jenis sisa domestik. Baik, untuk pilihan jawapan, cikgu akan masukkan gambar. Yang pertama adalah plastik. Cikgu akan klik di sini untuk add image, pergi kepada Google Image dan search plastik. Pilih gambar dan tekan insert. Seterusnya, kertas. Yang seterusnya, aluminium. Cikgu ambil tin, lebih mudah dipahami. Kemudian yang keempat adalah kaca. Pilihan jawapan yang seterusnya adalah sisa makanan.
Okey, jangan lupa tekan required. Pengguna juga boleh meletak others untuk pilihan jawapan selain daripada yang disenaraikan di atas. Baik, soalan yang seterusnya, cikgu akan gunakan checkbox juga. Pesan pembuangan sisa domestik. Pilihan yang pertama adalah pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Kemudian, pencemaran bau. Wabak penyakit dan seterusnya, aliran bersumber. Okey, atau boleh juga letak kemudian kilat lah, saliran. Okay, sekiranya ingin meletak others pun boleh. Okay, jangan lupa required. Soalan yang seterusnya, checkbox juga. Cadangan pengurusan sisa domestik. Amalan 3R. Penggunaan checkbox di sini maksudnya responden boleh memilih lebih daripada satu jawapan yang disenaraikan. Mengadakan pen, potong dalam penguasaan tentang selesai untuk soalan yang keempat. Untuk soalan yang kelima, cikgu akan menggunakan multiple choice straight. Okay. Soalannya adalah kesan terhadap pencemaran dan hubungan dengan alam sekitar. Di bahagian kolom ataupun bahagian lajur adalah pilihan jawapan. Jadi kita boleh letak nomor 3, 7, 7, sederhana, 7, dan yang terakhir adalah sangat. 7 ini contoh sahaja. Okay. Terpulang kepada pengguna ataupun pembina Google Form untuk meletak apakah jawapan pilihan yang sesuai di sini. Baik, soalan yang pertama, pencemaran buangan sisa domestik wujud di kawasan anda. Yang kedua, individu berpengetahuan dan berpendidikan tinggi
biasanya mengamalkan sekitar semua. Seterusnya, anda tahu, untuk lebih kemas, saya tahu besar. Anda tahu kepada siapa untuk melaporkan salah satu pencemaran alam sekitar. Yang terakhir, kempen perlu diadakan untuk memahami kepentingan pengawalan lingkungan sisa domestik. Baik, cukup 4 soalan. Tak required. Required. Soalan yang terakhir dalam borang kaji sedik ini, kita boleh letakkan paragraph answer. Okay, paragraph answer ini biasanya meminta cadangan atau pandangan atau komen daripada responden. Dan cadangan, pandangan, komen. Baik. Okay, untuk cadangan, pandangan, komen, biasanya tidak perlu letak required kerana responden, ada juga responden yang tidak mempunyai cadangan ataupun tidak mempunyai sebarang komen. Tetapi pembina soalan boleh juga meletakkan required, okay, untuk meminta responden memberikan pada pandangan, cadangan dan komen. Baik, selesai membuat membina soalan kaji selidik, kita boleh pergi kepada simbol mata di atas ini untuk kita preview. Okey, untuk kita preview bagaimanakah hasil soalan yang telah dibina. Sebelum itu kita boleh customizekan, boleh pilih theme, okey. Boleh pilih theme, boleh choose image di sini ataupun boleh tukar warna background Google Form itu. Selain daripada memilih warna background, pengguna juga ataupun pelajar boleh menukar font size ataupun text style bagi Google Form. Okay, sebagai contoh, cikgu ambil borang Comic Sans. Okay, boleh tukar font size yang lebih kecil. Kemudian question juga boleh tukar mungkin lobster ataupun comforter light. Dan boleh tambah size. Dan untuk teks juga boleh tukar style, okay? Spectral. Mungkin boleh besarkan sikit. Jadi, selesai membina soalan borang kaji selidik, kita boleh lihat di bahagian preview untuk kita lihat apakah bentuk borang yang telah siap dibina. Okay, nama penuh, sebagai contoh, Muhammad Adam Ainul bin Muhammad Azhar, nombor apa? HK 222 113. Kelas tingkatan, satu pilihan. Okay, untuk kelas tingkatan hanya boleh pilih satu jawapan saja kerana ia merupakan multiple choice. Untuk ujian pindah juga merupakan multiple choice, jadi boleh pilih satu jawapan sahaja. Daerah tempat tinggal, Kota Kinabalu. Dan kita tekan butang next. Okey, selesai untuk section yang pertama. Section yang kedua adalah soalan kaji selidik.
Adakah di sekeliling kawasan tempat tinggal anda mempunyai sisa domestik? Jadi soalan yang kita bina menggunakan drop down. So kita perlu klik untuk memilih jawapan ya atau tidak. Adakah di sekeliling kawasan tempat tinggal anda mempunyai sisa domestik? Ya. Kemudian soalan yang seterusnya, soalan di mana kita menggunakan checkbox dan kita telah mengisi ataupun menambah gambar pada setiap pilihan jawapan. Okay, jenis sisa domestik, plastik, kita boleh check. Kita boleh check kertas kerana di dalam checkbox boleh pilih lebih daripada satu jawapan. So, kita boleh pilih semua. Okay. Seterusnya, kesan pembuangan sisa domestik. Apakah yang berlaku hasil daripada pembuangan sisa domestik, pencemaran udara, pencemaran bau, saliran mungkin tersumbat. Cadangan pengurusan sisa domestik mengamalkan amalan 3R. Kita juga boleh mengadakan kempen gotong royong. Okay, terpulang kepada responden untuk memilih daripada senarai jawapan yang disenaraikan. Kesan terhadap pencemaran dan hubungan dengan alam sekitar. Pencemaran buangan sisa, jadi pilihan jawapannya di sini adalah sangat tidak setuju, sederhana, setuju dan sangat setuju. Pencemaran buangan sisa domestik wujud di kawasan anda. Okey, pengguna ataupun responden boleh memilih salah satu daripada jawapan yang ada di sini. Disebabkan ia adalah multiple choice grid, jadi responden hanya boleh memilih satu jawapan sahaja. Okey, so di sini boleh pilih setuju, individu berpengetahuan dan berpendidikan tinggi biasanya mengamalkan kita semula setuju. Anda tahu kepada siapa untuk melaporkan saya laku pencemaran alam sekitar. Mungkin tidak pasti ataupun sederhana. Kempen perlu diadakan untuk memahami kepentingan pengawalan pembuangan sisa domestik. Sangat setuju. Cadangan pandangan komen. Boleh letak. Memandangkan kita telah meletakkan required bagi soalan ini, jadi responden perlu memberikan cadangan dan pandangan. Jika manusia perlu mengubah agar tidak sewenang-wenangnya membuang sisa domestik di kawasan yang tidak sepatutnya. Sisa domestik yang boleh diketahui semula, sisa domestik yang boleh diketahui semula akan mengurangkan beban pengurusan sisa domestik. Okey, asalkan ada komen. Dan setelah itu kita boleh submit lah. Okay, tekan submit. Dan respon yang telah dihantar oleh responden akan diterima oleh pembina soalan. Okey, cikgu akan tunjukkan respon yang telah dibuat tadi di sini. Jadi pelajar boleh lihat secara detail apakah pilihan-pilihan yang telah dipilih oleh responden tadi. Okey. Untuk bahagian seterusnya iaitu bagaimana untuk manage respon daripada spreadsheet ini. Kita boleh lihat di sini. Okey. Create a new spreadsheet. New spreadsheet ini maksudnya spreadsheet yang baru ataupun boleh select existing spreadsheet. Spreadsheet yang sedia ada. Jadi biasanya kita akan pilih create a new spreadsheet. Klik create di sini.
Kita boleh open dan kita akan nampak hasil pilihan jawapan ataupun hantaran dari responden yang telah mengisi borang bagi selidik kita tadi. So, di sini kita boleh lihat. Okay, sekiranya banyak pengguna ataupun responden yang mengisi borang soal selidik, maka kita akan dapat banyaklah data di sini. Okay, jadi kita boleh tutup. Okay, kita juga boleh menetapkan tempoh masa penerimaan borang soal selidik mengikut tempoh-tempoh yang kita inginkan. Di sini kita boleh tekan accept and respond. Maksudnya kita masih menerima respon daripada responden. Dan di sini kita boleh off-kan, iaitu apabila kita tidak lagi ingin menerima apa-apa maklum balas daripada responden. Di bahagian summary adalah rumusan setiap soalan yang telah dijawab. Untuk question adalah soalan-soalan dan individual ini adalah kita boleh lihat secara individu. Dan kita juga boleh mencetak respon yang telah dibuat oleh responden dengan menekan button klik dan print sahaja. Okay, sangat mesra pengguna. Baiklah, cikgu rasa sampai di sini sahaja untuk bahagian yang pertama dan bahagian yang kedua. Sekiranya pelajar mempunyai soalan untuk ditanyakan, pelajar boleh menaip di bahagian chat apa saja soalan yang berkaitan dengan Google Form Development. InsyaAllah cikgu-cikgu dan rakan-rakan cikgu akan cuba menjawab persoalan-persoalan pelajar-pelajar sekalian. Baiklah, sehingga itu sampai di sini dulu penerangan dari cikgu. Semoga apa yang cikgu sampaikan dapat memberi manfaat dan ilmu yang berguna yang boleh digunakan oleh pelajar-pelajar di masa akan datang. Sampai berjumpa lagi di sesi webinar yang seterusnya. Cikgu serahkan kepada rakan cikgu Audrey untuk bahagian yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Audrey dari MRSM Tun Muhammad Fuad Stephens akan menyambung semula topik mengenai Google Forms, iaitu bahagian 3, membina kuis. Sekiranya pelajar-pelajar mempunyai sebarang persoalan, anda boleh ajukan soalan tersebut dalam chat box. Langkah-langkah membina kuis. Dalam paparan Google Forms, tekan blank quiz. Seterusnya, isi butiran pada ruangan atas iaitu tajuk kuis anda. Sebagai contoh, cikgu memilih contoh sejarah Pandu Puteri. Kemudian, dalam bahagian form description, anda boleh memasukkan butiran seperti kuis 1. Sekarang kita akan masuk dalam bahagian memasukkan butiran dalam forms. Langkah pertama adalah tekan butang tambah, add question dan masukkan butiran seperti nama dalam ruangan soalan dan pilih short answer. Pastikan anda set soalan tersebut kepada required. Selepas itu, tekan semula butang tambah, add question untuk menambah satu soalan dan memasukkan butiran seperti nombor maktab. Tekan butang simbol 3 titik dan tekan description. Description ini digunakan untuk memberitahu responden cara untuk mengisi data dalam satu form tersebut. Selepas itu,
kita akan menambah add section bagi memisahkan section pertama iaitu bahagian butiran responden dengan section kedua bahagian soalan. Isi butiran section tersebut seperti dalam paparan skrin anda. Sekarang kita masuk pula dalam memasukkan soalan dalam forms. Langkah pertama adalah tambah soalan dengan menekan butang tambah, add question dan type soalan yang dikehendaki. Sebagai contoh, cikgu mengambil soalan, siapakah pengasas dan ketua pengakap dan pandu puteri dunia yang telah melawat ke Malaysia? Sebagai contoh di atas, cikgu akan menggunakan gambar sebagai pilihan jawapan. Untuk memasukkan gambar sebagai pilihan jawapan, tekan butang Add Image. Satu pop-up Insert Image akan terpapar. Mulakan carian image bagi jawapan kepada soalan yang dinyatakan dan tekan Insert. Gambar tersebut akan terpapar seperti rajak pada skrin anda. Kita boleh mula untuk memasukkan jawapan yang betul dengan menekan butang Answer Key. Butang Answer Key ini terdapat di belah kiri bawah soalan. Pada bahagian points, kita letakkan satu mata bagi soalan tersebut. Points ini adalah terpulang kepada kita sendiri sama ada kita ingin meletakkan mata lebih daripada satu. Selepas itu, pilih jawapan yang betul. Seterusnya, Add Answer Feedback. Add Answer Feedback adalah opsional. Sama ada anda ingin memberi maklum balas kepada jawapan responden ataupun tidak. Untuk soalan ini, cikgu memilih untuk memberi answer feedback kepada responden. Bagi jawapan yang tidak betul, kita boleh type message seperti rajak di atas, iaitu jawapan anda tidak tepat, sila rujuk pautan yang diberi bagi incorrect answers. Simbol pautan, iaitu yang berdekatan dengan simbol YouTube, adalah bertujuan untuk memberi pautan kepada laman sesawang yang boleh dirujuk oleh responden untuk mendapatkan jawapan yang betul. Sebagai contoh, cikgu memasukkan link Wikipedia mengenai pandu puteri untuk rujukan responden. Selepas sahaja cikgu memasukkan link tersebut, cikgu menekan butang Add. Sebaliknya, bagi pelajar yang memilih jawapan yang betul, kita boleh menggunakan message seperti di atas. Setelah selesai, tekan butang Save. Kita akan menambah satu lagi soalan seperti raja di atas dan setkan jawapan dan maklum balas bagi soalan tersebut. Pastikan soalan disetkan kepada Required. Bagi setiap soalan, pilihan jawapan akan di-shuffle. Oleh itu, tekan 3 titik di belah kanan hujung soalan dan tekan Shuffle Option Order. Tahniah, anda telah berjaya membina kuis menggunakan Google Forms. Sekarang ini, kita akan cuba melihat Google Forms yang anda telah berjaya bina. Ini adalah Google Forms kuis yang telah kita bina. Sebelum mengedarkan forms ini kepada mana-mana responden, adalah baiknya sekiranya kita preview dan cuba mengisi forms tersebut untuk melihat sama ada terdapat sebarang ralat. Untuk preview forms ini, anda boleh menekan simbol mata pada belah kanan atas forms. Anda boleh cuba mengisi butiran pada forms. Sebagai contoh, untuk nama, cikgu letakkan test 1. Nombor maktab HS 222111. Selepas itu, tekan butang Next.
anda boleh mula menjawab soalan. Bagi soalan pertama, cikgu akan sengaja mengambil jawapan yang salah. Dan jawapan untuk soalan seterusnya, cikgu akan mengambil Pulau Pinang. Setelah selesai, tekan butang submit. Dan anda boleh tekan butang view score. Seperti yang anda lihat, jawapan soalan pertama adalah salah. Dan anda akan mendapat maklum balas seperti jawapan anda tidak tepat sila rujuk pautan yang diberi. Dengan menekan pautan tersebut, Pandu Putri, kita akan dibawa ke link Wikipedia mengenai Pandu Putri. Apabila selesai menguji form tersebut, sekarang kita beralih kepada setting forms ini sebelum diedarkan kepada responden. Pastikan forms ini disetkan sebagai kuis. Untuk forms ini, cikgu akan memilih release grades immediately after each submission. Dalam bahagian respondent settings, pastikan miss question, correct answers, point values disetkan on. Dalam bahagian responses, limitkan respon kepada 1. Dalam bahagian presentation, setkan show progress bar. Setelah anda berpuas hati dengan setting yang telah disetkan, anda boleh mula untuk mengedarkan forms ini dengan menekan butang send. Dalam butang send, anda boleh send forms ini sama ada melalui email atau melalui link ataupun embeddedkan dalam laman sesawang anda. Sekarang kita akan masuk bahagian 4 menguruskan respons dalam Google Forms. Dalam tab Responses, anda boleh melihat ringkasan respons responden yang memaparkan bilangan responden yang telah menjawab kuis dan carta ringkasan respons. Dalam mengurus respons, anda boleh menutup butang Accepting Responses sekiranya tempoh masa menjawab kuis telah pun tamat. Dan anda boleh memberi mesej kepada responden seperti tempoh masa menjawab kuis telah tamat. Dalam bahagian tab Question, anda boleh melihat ringkasan respons setiap individu mengikut seksyen, manakala tab individu akan memaparkan respons responden secara individu. Dengan menekan butang 3 titik, anda akan melihat beberapa pilihan dalam list, iaitu Get Email Notification for New Responses, Select Response Destination, Download Responses, Print All Responses dan Delete All Responses. Get Email Notifications for New Responses bermaksud anda akan menerima notifikasi setiap kali responden menjawab kuis tersebut. Select Response Destination, cikgu akan terangkan selepas ini. Download Responses bermaksud anda boleh memuat turun responses dalam bentuk CSV. Print All Responses bermaksud anda boleh print segala respon responden. Delete All Responses bermaksud memadam segala respon yang terdapat pada forms tersebut. Sekarang mari lihat Google Forms ini dalam bahagian Response. Select Response Destination. Ada 2 pilihan dalam Select Response Destination, iaitu Create a New Spreadsheet, Select Existing Spreadsheet.
Create a new spreadsheet bermaksud segala respons akan disimpan dalam bentuk spreadsheet di dalam Google Sheets. Manakala select existing spreadsheet bermaksud kita memilih spreadsheet sedia ada dalam Google Sheet untuk menyimpan respons tersebut. Bagi contoh ini, cikgu memilih untuk create a new spreadsheet. Satu spreadsheet akan dibuka dalam bentuk Google Sheets, yang mana ia akan menyimpan segala respons daripada Google Forms. Dalam spreadsheet ini, anda akan melihat timestamp, skor, nama, nombor maktab dan 2 soalan daripada kuis yang kita bina. Dalam spreadsheet ini, data-data boleh disusun mengikut data yang diperlukan. Contohnya, kita boleh menyusun data berdasarkan nombor maktab hanya dengan menekan pada kolom nombor maktab dan sort sheet Z to A. Data-data akan disusun mengikut susunan descending. Kita telah pun sampai di penghujung bahagian 4 mengurus respons. Sekiranya pelajar-pelajar mempunyai sebarang persoalan, anda boleh ajukan soalan tersebut dalam chat box. Sekian dan terima kasih atas perhatian anda semua.